Yo guys, and welcome to my video. Hari ni kita ada special product, that is Google Pixel 7 Pro yang aku dah tease dekat korang, yang mana device ni sepatutnya adalah a leader untuk sebuah telefon daripada Android. So dekat sini kita akan dapat a pure software and pengalaman yang Google memang intend buat Android in the first place. So apa yang best dengan telefon ni kita akan cakap nanti, dan kita akan tengok juga perbezaan antara Pixel 6 Pro dan juga Pixel 7 Pro yang ada dekat tangan aku ni. So, kita akan unbox dulu, alright? Let's go. Tengok. Alright, first thing first, kalau korang perasan Google Pixel 7 Pro, dia punya packaging still lagi sama macam yang sebelum ni. Yang mana berubahnya cumalah telefon tu sendiri dan juga Pixel 7 Pro naming. And Google logos all over the place tu lah. Macam biasalah dia nak promote. So dekat belakang kau akan nampak perbezaan dia sikit, tapi still ada hashtag Team Pixel dekat situ. Tapi kalau korang perasan dekat sini, Google dia tak letak pun stiker ataupun indikator kata telefon ni run on Android tau. Sebab kalau tengok dekat telefon lain, semua cakap dia pakai Google punya services. Dekat sini tak ada. So ni mungkin salah satu Google nak flex yang dia mempunyai power untuk buat dekat telefon yang pakai Android. Kita akan terus unbox je Google Pixel ni dengan pull tab dekat bahagian kiri dan kanan. Lepas tu buka je kotak, korang akan terus nampak the goodies Google Pixel 7 Pro yang warna putih dan sangat-sangat lawa bagi aku. And to me it's a bit too bright kan untuk lighting macam ni, tapi tak apa, bear with me dekat sini. Okay, kita letak dekat tepi dulu Google Pixel 7 Pro. Kita akan pergi tengok dekat apa yang ada dalam kotak. That is a classic punya style of unboxing ataupun Google Pixel. That is dia punya manual pengguna dan juga a few things contoh macam adapter untuk USB Type-C kepada USB Type-A dan juga kabel USB Type-C kepada USB Type-C. Tahun ni aku tahu memang dah lama tak ada adapter untuk dia punya charging, tapi aku rasa berminat untuk try dia punya charger sebab aku ada isu dengan Google Pixel 6 Pro untuk charge laju dekat Google Pixel ni. Straight pergi dekat Google Pixel 7 Pro, kita akan cabut je dia punya screen protector ni untuk tengok dia punya screen size yang agak besar dekat sini 120Hz, dan juga kalau kau pasang dia punya side curve tu dah macam a bit minimalist kan. Kalau ikutkan tengok daripada depan, mungkin dia dah macam wipe out, dan mungkin tahun depan dia akan terus bubarkan, hapuskan curve display tu dalam Google Pixel 8 Pro. Terus pergi dekat dia punya design kali ni. Benda yang paling noticeable sekali bila korang upgrade adalah dia punya camera bar. Kalau korang tengok susunan camera bar ni lebih kurang sama je sebenarnya, dan aku ingat dia lain. Tapi bila tengok betul-betul susunan dia cuma rapatkan antara ultra wide dan juga wide punya kamera. So dekat sini kau akan rasa still feel the same, cuma looks je nampak a bit different. And dia punya camera bar kali ni dia buat daripada aluminium, and full aluminium, daripada camera bar sampailah ke dia punya kerangka. So that's a bit unique kan. Dan benda ni juga akan buatkan aku bersoal. Contohnya macam kalau kamera ni rosak ataupun pecah, adakah aku perlu disassemble the whole thing kan? Sebab kita tak tahu macam mana internal dia, and mungkin cost untuk repair ataupun gantikan kamera dia akan lagi mahal berbanding telefon lain, or maybe lebih mahal daripada iPhone, sebab iPhone dah lebih kepada repairability tu dah tinggi dah berbanding dengan telefon lain ataupun yang sebelum-sebelumnya. Alright, macam mana, puas tak tengok Google Pixel 7 Pro ni depan-depan mata? Rasanya it's a bit clean lah bagi aku, especially bila warna yang aku pilih ni adalah warna putih. To be honest, aku tak ada pilihan lain, aku just ada warna putih je. Warna hazel tu, obsidian and everything tak ada. So actually ni warna obsidian tak silap. Obsidian tu warna hitam. So ni je option yang aku ada. Benda yang paling korang notice kali adalah bila comparekan dengan Google Pixel 6 Pro dengan 7 Pro ni adalah dia punya color. Color kali ni a bit different, sebab kalau korang perasan dekat Google Pixel 6 Pro, dia punya two-tone color antara atas daripada lens dan juga bawah daripada lens adalah berbeza kan. Dia punya slight tone berbeza untuk nampakkan dia lebih unik ataupun tak dia nampak macam copy paste je. Tapi dekat sini a bit different, and size pun kalau korang perasan dia tak banyak beza pun. Benda yang aku agak suka and a bit complain daripada tahun lepas adalah dia punya power button and volume button. Kali ni dia dah rendahkan untuk bagi orang yang tangan besar macam aku pun susah nak capai tau dekat 6 Pro. Dekat sini dia dah lagi friendly to use and tak ada struggle sangat, and tak tersalah tekan butang volume. So tu agak menyenangkan lah. Perbezaan antara screen curve dan tak curve 7 Pro dengan 6 Pro ni, kalau ikutkan tak ada nampak noticeable sangat. And mungkin aku cakap tak ada beza sangat. Aku rasa Google buat curve display ni just untuk senangkan ataupun lagi selesakan orang untuk buat back gesture kan. So mungkin tu adalah salah satu sebab Google buat that curve, slight curve
dalam Google Pixel punya display. Other than that, telefon ni terasa sangat-sangat lebar and sangat-sangat besar. Size screen dia adalah 6.7 inci. Benda yang aku suka juga adalah dia punya display agak tinggi, dia punya resolution, and it's a big welcome to us daripada pakai yang Full HD tu kepada 2K ataupun 3K display macam yang ada dekat dalam Google Pixel ni. And kalau tengok daripada depan pun dia tak ada beza sangat, and aku akan kata screen dekat sini adalah sangat-sangat cantik. And kalau korang nak upgrade kepada 7 Pro just untuk screen, aku kata jangan. And orang biasanya upgrade sebab kamera je. Tapi kalau ikutkan dekat 7 Pro and 6 Pro, dia punya beza tak banyak kan. So dekat sini aku kata kalau korang ada 6 Pro, stay dulu, nantikan aku punya full review. Benda yang korang akan notice bila pakai telefon ni adalah dia punya software features lah. Obviously kali ni dia pakai stock Android 13 dengan dia punya Pixel UI. All the things sama je kalau ikutkan, tapi korang akan dapat OS update dekat sini adalah 3 tahun, which is korang akan dapat sekarang 13, 14, 15, 16. So sampai 16 dia punya operating system. Lepas tu dia punya security update sampai 5 tahun. Dia tak sehebat macam Samsung, sebab Samsung dia pakai 4 tahun kan. Aku pun tak faham macam mana Google boleh buat decision kata telefon ni sepatutnya dapat 3 je, since Samsung dah ada 4. Other than that, software features yang kita memang alu-alukan adalah dia punya Face Unlock. So Face Unlock ada dekat sini. Finally, Alhamdulillah, aku dah try dah dia punya Face Unlock. Rasa macam okay je. Tapi for the first time, aku nampak yang dia punya Face Unlock is a bit struggle. Mungkin sebab waktu lighting tu agak terang, so dia tak dapat nak detect and everything. Tak masuk akal juga bila difikirkan balik. Tapi bila dah guna lama-lama, dia dah start boleh unlock dah. Sebab sebelum ni aku try unlock, dia still akan request password. So aku rasa benda tu tak isu pun over time. But nonetheless, aku akan try juga dari segi dia punya payment, dia punya security, sama ada okay ke tak. And Google actually bagi warning juga dekat bawah, kata mungkin kalau korang ada kembar akan dapat unlock secara spontan. Lepas tu kalau korang tengah tidur, mungkin dapat unlock juga dekat sini. So that's how level security Face ID yang ada dekat dalam sini. Walaupun Google kata dia adalah untuk tujuan tak nak bagi orang senang hack ataupun tak nak bagi orang senang unlock, tapi dekat dia punya warning still ada. Apa ni Google? Apa ni? Other than that, aku excited nak try dia punya live video tu sebab kita dah ada cinematic mode. Basically this feature ada dekat the whole line of TikTok punya video. Aku perasan tau. Jangan ingat aku tak perasan. Aku tengok, aku dah tahu dah. So maybe Google nampak benda tu adalah satu keperluan, so dia letak cinematic mode ataupun blur belakang tu dekat dalam Pixel line kali ni. And aku try juga dia punya photo blur tu, photo unblur actually. Dia detect secara automatic dalam Photos app. So Google akan apply benda tu secara terus. Dia tak tanya nak unblur this photo or not. Dia akan buat secara automatic. Dan akan ada indikasi kata foto ni actually dah buat di-blur kan. Dekat aku punya usage, not really that good sebab muka aku still blur. Aku akan try cari gambar lain untuk buatkan this comparison video a bit different ataupun lagi senang kau nak tengok. Dan aku perasan juga dia punya camera software ni, dia punya zooming tu dah a bit smooth daripada sebelum ni ataupun mana-mana Android phone yang aku pernah tengok and aku pernah pakai. So bila kau zoom, dia still akan ada jitter tu, tapi dia tak macam mengganggu sangat. It's more kind of like iPhone punya style of zooming tau. So dia tak perfect, tapi it's a lot better daripada telefon lain yang aku pernah cuba. Even telefon yang mahal-mahal pun yang kau tengok. So benda ni bagus lah apa yang aku tengok, apa yang aku boleh pakai untuk first impression Google Pixel 7 Pro. Dan benda yang aku agak impress juga adalah kali ni, tahun ni Google dah naik dia punya DxOMark punya rating untuk dia punya kamera, that is 147, mengalahkan semua kompetitor yang ada. Huawei dah lama pegang, Honor dah lama pegang, iPhone pun sekejap je pegang, senang je di build out oleh orang lain. But this time Google top 1 untuk dia punya DxOMark. Aku tak percaya benda tu, just based on aku punya testing je. And surprisingly dekat sini, top 3 ataupun top 5 dekat sini semua tak pakai 200 megapiksel, 108 megapiksel. Semua just pakai 50 megapiksel je. How weird does that sound? Sebab kita ada 108, kita ada 200. Still, yang 50 megapiksel juga jadi top 1 and top 3. Explain that to me. Alright guys, aku rasa itu je lah dulu aku punya unboxing dan experience Google Pixel 7 Pro ni. All in all, aku akan kata it feels almost the same macam Pixel 6 Pro sebab aku dah guna. But aku akan bagi a bit comparison juga once dah buat full review nanti. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. By the way, aku beli telefon ni harga dia RM4,399.
bukan mahal daripada tu. And probably berbaloi beli Google Pixel 7 je instead of Pixel 7 Pro. Right? Bye.